Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat ilahi, dengan izin dan limpah kurniaan darinya kita sama-sama masih lagi dapat bersua di dalam media sosial, menerusi kuliah dalam talian, kuliah secara online, secara harian, pada waktu maghrib ataupun pada waktu malam, sempena dengan kita duduk di rumah, kerana masih lagi berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada 18 Mac dan dilanjutkan sehingga 14 April nanti. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua yang berada di rumah dalam keadaan sihat, dalam keadaan mendapat limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi berkenaan dengan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu malam kita akan ambil dua wasiat. Malam ini malam yang ke-11, hari yang ke-11, kita berada di rumah. Kita akan masuk kepada wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang ke-21 dan yang ke-22. Yang mana wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang ke-21 ini yang dihimpunkan penulis buku ni Khairul Ghazali meletakkan bab yang ke-21 ni kata-kata hikmah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dihimpunkan di dalam ni beberapa kata-kata hikmah Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kita akan ambil beberapa untuk malam ni bagi bab yang ke-21, serta kita akan masuk kepada wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang ke-22, iaitulah tunaikan 10 hak. Tunaikan 10 hak tadi itu. Jadi malam ni kita akan ambil pengajaran-pengajaran penting. Jadi mana-mana sahabat-sahabat, kenalan-kenalan, rakan taulan dan rakan media sosial, bolehlah untuk sebarkan, tularkan kuliah secara online ni kepada grup-grup ataupun rakan-rakan yang lain yang berkelapangan. Sebab memang kebiasaan kita lepas maghrib ni kita berkuliah. Cuma dalam keadaan sekarang ni kita tak dapat untuk berkuliah di masjid, di surau, kerana ada kemudaratan yang perlu kita hilangkan. Kerana kaedah fiqh menyebutkan ad-dararu yuzal. Mudarat, sebarang mudarat mesti dilenyapkan. Dan kita berada di rumah, tidak berada dalam himpunan, menjaga jarak sosial, ini adalah salah satu daripada pencegahan, supaya kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Hari ini dah dilaporkan kes kematian yang ke-27. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, keluarga kita, seluruh masyarakat dan rakyat Malaysia ni daripada perkara yang tak elok. Baik. Jadi boleh sebarkan lagi kepada orang lain sebelum kita masuk kepada bab yang ke-21, iaitulah beberapa himpunan kata-kata hikmah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Di mana kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i yang kita nak ambil di sini, iaitulah jaga ibu bapa kamu, pasti anak-anak kamu akan menjaga kamu. Ini kata-kata hikmah. Yang mana kita pun tahu berbakti kepada mak ayah ni merupakan kewajipan setiap anak-anak. Dan kita pun dah bincang sebelum daripada ini, berbakti kepada mak ayah bukan sehingga mak ayah tersebut meninggal dunia, tetapi sehingga kita yang meninggal dunia. Kerana apa? Kerana selepas kematian mak ayah kita pun, kalau kita masih hidup, anak-anak tersebut masih lagi ada tanggungjawab, iaitulah menziarahi kubur mereka, mendoakan keampunan untuk mereka, sedekahkan pahala dan menjaga nama baik mereka, serta menyambung silaturahim dengan kenalan-kenalan rakan-rakan mereka sedaya yang mampu. Ini tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia.
Jadi di antara kelebihan ataupun yang Allah Ta'ala kurniakan kebaikan bagi mereka yang menjaga ibu bapa, maka nanti anak-anak mereka kelak akan menjaga mereka sewaktu mereka tua. Kerana apa? Kerana mereka telah menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak mereka bagaimana cara menjaga ibu bapa, iaitu atuk kepada anak mereka. Contoh, anak tanya nak ke mana ni ayah? Kita nak balik kampung, ziarah atuk, ziarah nenek. Maka kalau benda tadi tu kerap diulang, didengarkan dan dibiasakan, anak-anak kita tadi tu akan tersimpan dalam memori mereka untuk balik kampung. Nanti sampai ke besar, mereka akan ingat kena balik kampung ziarah mak ayah. Kerana mak ayah mereka pun menziarahi atuk mereka. Sebabkan itu, benda yang kita buat baik, Allah Ta'ala akan bagikan limpahan kurniaan yang baik. Apatah lagi disebutkan oleh para ulama, di antara kebaikan yang disegerakan oleh Allah apabila kita berbuat baik kepada mak ayah kita sewaktu di dunia ni. Begitu juga di antara azab ataupun musibah yang disegerakan oleh Allah apabila kita mendurhakai ataupun menyakiti hati mak ayah kita dan kita tidak bertaubat dan minta maaf. Maka hal ini akan menyebabkan orang yang buat baik bila kita jaga mak ayah kita, maka Allah Ta'ala dengan izin Allah atas kurniaan dia, anak-anak kita pula akan menjaga kita. Maka disebutkan, apa yang kamu buat, itu yang kamu dapat. Apa yang kamu beri, itulah yang akan kembali kepada kamu. Orang putih kata, what you give, you get back. Orang Jawa kata apa? Wallahualam, tak pandai pula. Siapa yang pandai bahasa Jawa boleh tulis. What you give, you get back. Awak jaga mak ayah awak, nanti anak-anak akan jaga awak. Kalau awak durhakai mak ayah awak, nanti anak-anak kelak akan membalas kepada awak nanti. Sebab itu berbuat baik ni adalah perkara yang menguntungkan diri sendiri juga sebenarnya. Tidak di dunia tetapi di akhirat. Kerana apa? Mereka yang buat baik akan tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun tidak ada manusia yang membalas kebaikan mereka itu. Kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat baik akan satu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan gandakan baginya ganjaran 10 kebaikan. Ini janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Di antaranya lagi, kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitulah kebesaran seseorang itu bergantung pada hatinya. Ia adalah sekeping daging atau seketul daging. Nak tahu seorang tadi itu mulia atau baik, dihormati serta tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia terletak pada hati seseorang tersebut. Benar, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat akan isi hati orang itu. Isi hati orang tadi itu mempengaruhi tindakan zahir anggota badan seseorang tersebut. Nabi SAW kata apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesungguhnya tidak melihat kepada tubuh jasad kamu ataupun rupa luaran kamu, tetapi Allah menilai daripada hati, dan hati ini merupakan raja kepada anggota tubuh badan kita. Kita dah bincang dah bab wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan menjaga hati. Jadi hati ni Nabi SAW pun sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Dalam diri manusia ni ada seketul daging, yang mana kalau eloklah daging tersebut, eloklah keseluruhan luaran anggota dia. Kalau rosaklah daging tersebut, maka akan rosaklah keseluruhan anggota luaran dia. Maka ketahuilah seketul daging itu dinamakan dengan hati. Maka memang Allah Ta'ala tak pandang pada luaran, Allah Ta'ala pandang pada hati. Tapi bukan bermaksud luaran tadi tu boleh buat sesuka hati. Maksud kata apa? Luaran tadi tu kalau dia jahat, kalau tak elok, maka ia adalah kesan daripada dalam hati dia tadi tu yang tak elok. Okey, sedang clear. Yang lain-lain clear ke tidak? Boleh komen sikit. Tapi kalau luaran dia tak elok, maka ia adalah kesan daripada implementasi daripada hatinya tersebut. Tapi kalau luaran dia elok, insya-Allah dalaman hatinya baik. Kerana hati tadi tu yang dicerminkan menerusi anggota luaran, walaupun tak semestinya kerana kita tak tahu hati manusia, tetapi dari sudut manusia kita berhukum pada zahir. Nahkum bizzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita berhukum pada yang zahir selagi mana tidak ada dalil ataupun qarinah, tanda-tanda yang sebaliknya. Sebab itu apabila
Seseorang tadi tu kita nampak pada zahirnya ulang-alik ke masjid. Waktu sebelum ada perintah larangan ni lah, ulang-alik ke masjid, maka Nabi SAW suruh pandang dia dengan pandangan seseorang tadi orang yang beriman. Kerana apa? Zahir orang yang ulang-alik ke masjid ni adalah orang yang rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Hatinya terpaut di masjid. Dia suka pergi ke rumah Allah. Sebab ahabbul amakin ilallah al-masajidu wa abghadul amakin ilallah al-aswaqu. Tempat yang paling disukai oleh Allah di bumi ini iaitulah masjid-masjid. Kerana di situ tempat orang beribadah, tempat situ tempat orang yang berzikir, menyucikan jiwa mereka. Akan tapi tempat yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasar. Kerana apa? Kerana pasar-pasar tu kebiasaannya manusia ni sibuk dengan urusan dunia. Kadang-kadang sibuk dengan urusan dunia, ada yang lalai, ada yang sibuk dengan perkara-perkara duniawi semata-mata, walaupun tak salah ke pasar sekiranya ada hajat dan pada keperluannya sahaja. Kan? Sebab itu kita tengok. Baik. Jadi jagalah hati daripada perkara-perkara yang boleh mengotori hati. Kerana apa? Kerana akan memberikan kesan tindak tanduk kita, tindakan kita yang tidak mengenal erti dosa dan pahala akhir sekali. Bila kita menjaga hati, kita membersihkan jiwa kita ini, insya-Allah anggota tubuh badan kita ini juga akan ingat akan sempadan mana yang boleh, mana yang tak boleh. Maka jiwa yang bersih dia akan buat perkara yang mendatangkan pahala. Jiwa yang kotor dia akan senantiasa buat perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Sekalipun perkara tadi jelas kemurukan Allah Subhanahu wa taala tadi. Masalahnya adalah masalah hati. Kalau sekarang ni kita tengok adanya beberapa orang pimpinan Pakatan Harapan tak habis-habis mempolemikkan keadaan, menyalahkan kerajaan. Daripada mereka memerintah, menyalahkan kerajaan dulu, sekarang mereka dah jadi pembangkang semula, menyalahkan kerajaan sekarang. Ini bukan masalah apa, masalah hati. Bila masalah hati, tengok kerajaan bagi pemberian pun mereka salahkan, kerajaan tak umumkan lagi pun mereka salahkan. Ini semua adalah masalah hati tadi tu. Maka bertaubatlah kepada mereka yang beragama Islam. Ingat berkenaan dengan dosa dan pahala, jangan terlalu sibuk berkenaan dengan nak berpolitik, akhir sekali tak kenal erti dosa dan pahala. Di antaranya lagi kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang dihimpunkan di sini, iaitulah menyokong kesalahan adalah menindas kebenaran. Ingat mereka yang menyokong kesalahan adalah menindas kebenaran. Kerana apa? Kerana al-batilu wal haq, al-haqqu wal batilu mutanaqidun bainahuma. Tanaqud bainahuma. Al-haqqu wal batilu tanaqud bainahuma. Kebenaran dan juga kebatilan. Kebenaran dan juga kesalahan adalah perkara yang bercanggah di antara satu sama lain. Siapa yang menyokong kebenaran, maka dia akan tinggalkan kebatilan. Siapa yang menyokong kebatilan, siapa yang menolak akan kebenaran, dia menyokong kesalahan, maka dia menindas kebenaran. Sebab itu kepada mereka yang ada buat kesilapan, diri kita sekalipun yang sebelum ini kita ada kesalahan, maka dengan ilmu dan juga kefahaman yang jelas berkenaan dengan Islam, kita bertaubat kembali pada Allah. Ar-ruju' ilal haq khairum minat tamada fil batil. Kembali kepada kebenaran itu adalah terlebih baik daripada berterusan dari dalam kebatilan. Ada kalangan rakan-rakan kita yang sebelum daripada ini dalam PRU 14 termakan dengan janji-janji manis, janji-janji manifesto Pakatan Harapan yang rupa-rupanya palsu. Mereka tertipu dengan propaganda, dengan polemik yang fitnah yang diwujudkan oleh Cyber Troopers, Red Bin Army, RBA, DAP, dan menyebabkan mereka tadi itu menyokong Pakatan Harapan semata-mata dengan tarikan ataupun dari sudut habuan yang dijanjikan. Namun apabila dah melihat sendiri selama ini 22 bulan apa yang kita dapat, bahkan berlakunya pelbagai isu dan masalah, ideologi komunisme nak dijulang kembali apabila dalam edaran komik dekat sekolah-sekolah yang mana seolah-olah nak mengubah sejarah Parti Komunis Malaya ni di antara salah satu entiti yang memperjuangkan kemerdekaan, dan banyak lagi lah aset-aset umat Islam yang sebelum ini dijual,
walaupun dinafikan, dikatakan pindah milik, kan? Pindah milik lagi lah, sama ada jual pun boleh, hadiah pun boleh. Kalau hadiah terus bagi percuma. Kalau pindah milik ada juga, ada kalau jual ada juga bayaran. Tapi masalahnya dijual kepada syarikat yang bukan Islam. Contoh dalam tabung haji plantation, ladang. Jadi perkara ni sangat isu-isu yang melanda. Apatah lagi ada usaha-usaha nak ratifikasi ICET yang sebelum daripada ini kita buat himpunan bantan ICET. Yang mana ICET ni dia akan mengganggu gugat keluhuran perlembagaan negara kita, kerana salah satu daripada ketertinggian perlembagaan kita adalah raja berperlembagaan. Maka dia akan usik bahagian tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawasanya kegagalan Pakatan Harapan tak payah tunggulah satu penggal akan lebih menderita. Cukuplah dengan 22 bulan yang selama ini diberikan peluang kepada mereka. Itu pun mereka jatuh dengan kesilapan mereka, krisis dalaman. Apabila sibuk memperkatakan tarikh peralihan kuasa, sehingga kan hal-hal rakyat tidak diambil peduli. Bahkan COVID-19 ini fasa 1 berada pada zaman pemerintahan PH. Sekarang kita berada pada gelombang yang kedua. Gelombang pertama waktu PH memerintah, tapi kita boleh lihat bagaimana tindakan mereka lambat, memandang enteng dan juga tidak tegas. Kan, tidak masih lagi membenarkan pelancong daripada China, walhal COVID-19 itu berpunca di negara China, di wilayah Wuhan. Boleh masuk, sehingga ada yang menyatakan daripada kerajaan PH ketika itu tidak ada keperluan nak menghalang. Dah ada adun Seri Kembangan, Seri Serdang di sini. Bila rakyat bimbang berkenaan dengan penularan COVID-19 pada fasa yang pertama, dia boleh buat sini. Kenapa tak bimbang tentang kematian denggi? Kan? Sekarang ni tengok apa yang disebutkan COVID-19 ni dah diisytiharkan sebagai pandemik. Iaitulah penyakit yang merebak, yang tersebar kepada seluruh dunia dan membimbangkan. Dan kita boleh tengok negara-negara besar pun berhadapan dengan masalah penularan wabak COVID-19 ini. Ini semua adalah kesilapan daripada kerajaan PH yang lepas. Alhamdulillah muncul, kita sebut Alhamdulillah, gelombang yang kedua COVID yang kita hadapi ini bukan lagi PH menjadi kerajaan, tetapi yang disebutkan sekarang Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang ke-8, iaitulah Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin. Kalaulah ketika itu PH masih lagi menjadi kerajaan, berdasarkan track record mereka selama 22 bulan atau 21 bulan mereka mentadbir, kita lihat benda ini lagi teruk daripada perkara yang sepatutnya. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat kerajaan kita dengan bantuan-bantuan pakar-pakar dan juga agensi-agensi yang betul lumus, maka alhamdulillah walaupun ada kes-kes kematian, ada kes-kes yang dilaporkan, tapi dari sudut kecekapan dan garis masa tindakan-tindakan tadi itu dengan pemberian sumbangan dan juga contoh teladan daripada jemaah menteri sendiri, Perdana Menteri, jemaah menteri dan juga timbalan menteri, memotong gaji 2 bulan ini adalah sebagai satu tindakan respon yang terbaik setakat ini kita lihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati negara kita dan memberkati kepimpinan serta memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Baik. Di antaranya lagi iaitulah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitulah mengajar adalah belajar. Kita mengajar ni adalah belajar. Betul? Sebab sebelum kita mengajar, kita akan ulang kaji. Kita akan menyampaikan sesuatu perkara, dan yang sebalik daripada itu kita juga mengulang kaji serta kita tazkirah kepada diri kita. Sebab kita mengajar ni bukan semata-mata nak suruh orang ikut apa yang kita cakap. Yang paling penting adalah kita sebagai orang yang pertama kena buat, kerana itu yang keluar daripada mulut kita. Kerana telinga yang paling dekat adalah telinga kita sendiri berbanding dengan telinga pendengar yang kita sampaikan kepada mereka. Sebab itu mengajar adalah salah satu proses belajar. Bila sampai masa dah sesuai, dah ada kelayakan yang diberikan, boleh mengajar, maka dia mengajar tadi itu bukan niat dia nak menunjukkan dia pandai, tapi nak berkongsi ilmu atau juga berkongsi pengetahuan apa yang dia tahu. Maka itu yang disebutkan mengajar adalah belajar. Secara tak langsung dia mengajar dia belajar untuk diri dia sendiri. Secara tak langsung juga, kalau dia salah dalam mengajar, ada orang tegur, ada orang bagi nasihat, dia juga dapat pembelajaran yang baru. Kerana mungkin dia tak sedar ada kesilapan atau kelopongan sebelum pada ini. Dengan dia mengajar, orang yang boleh lihat, dia pun boleh menilai di mana kekurangan dia lagi untuk dia terus belajar. Baik.
Baik. Seterusnya kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kata apa? Bersedekah mengikut kemampuan kamu dan jangan kamu jadikan keluarga kamu hina dan miskin. Macam sekarang kita berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Ada ahli keluarga kita, ada masyarakat kita, ada jiran tetangga kita yang susah, kita nak bantu. Kita salurkan bantuan sama ada wang tunai ataupun barangan-barangan asas keperluan. Kan, makanan, minuman, apa sajalah yang diperlukan dan bersesuaian. Maka kita bersedekah, kita menyumbang atas kemampuan kita. Dan disebutkan jangan jadikan keluarga kamu hina dan miskin. Jangan sampai kita menyebabkan nanti keluarga kita pula miskin kerana kita menyumbang dengan cara yang tak kena. Melebihi daripada had kita nanti menyebabkan kesusahan kepada orang lain pula. Bahkan inilah yang disebutkan. Yang paling afdal dalam sedekah sekiranya berlaku di sekitar kita adalah kalangan mereka yang miskin, kemudian mereka kaum kerabat. Yang kedua barulah daripada jiran, yang ketiga barulah daripada masyarakat luar di sana. Kerana apa? Kerana orang yang dekat, orang yang kita kenal adalah terlebih utama untuk kita bantu kerana kita tahu mereka. Sebagaimana jiran. Jiran pun ada tiga jenis jiran. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pertama, jiran daripada kaum kerabat. Yang kedua, jiran daripada kalangan umat Islam. Yang ketiga, jiran yang bukan daripada kaum kerabat, bukan daripada kalangan umat Islam. Jadi jiran daripada kaum kerabat itu ada tiga hak ke atas kita. Satu, yang pertama dia jiran. Yang kedua dia kaum kerabat. Yang ketiga dia sebagai seorang Muslim. Dan kita sebagai seorang Muslim. Dan ada tiga hak. Kalau jiran daripada kalangan kalangan orang Islam tapi dua kaum kerabat, ada dua saja. Dia ada hak jiran dan ada hak sebagai seorang Muslim. Kalau dia itu jiran, bukan beragama Islam, bukan kaum kerabat, tetap dia ada hak yang perlu kita tunaikan dan kita jaga, iaitu hak dia sebagai jiran sahaja. Jadi begitulah dalam bab sedekah juga, kita lihat beberapa hak yang perlu kita jaga selain daripada kita memberikan kepada orang luar tadi itu. Baik Kata-kata Imam Syafi'i juga kata apa? Jangan kamu takut kepada sesiapa melainkan dosa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Jangan takut kepada sesiapa melainkan dosa kamu kepada Allah. Kerana apa kena takut pada dosa? Kerana dengan asbab dosa tadi itu, maka kita diancam dengan siksaan api neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berjaga-jaga daripada terjerabak ataupun melakukan perkara maksiat dan dosa. Itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang semakin dekat kepada Allah dengan memperbanyakkan amal ibadah dan melakukan perkara-perkara kebajikan di samping memelihara perkara-perkara kewajipan yang sedia ada. Kita takut kepada Allah berbeza dengan takut kita dengan makhluk. Seumpama harimau, seumpama dengan beruang. Kita takut dengan makhluk, kita akan semakin menjauhkan diri daripada mereka supaya ancaman tadi itu hilang. Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapat kasih sayang dan rahmat dia tadi. Sebab itu beza. Dalam hal sekarang kita berada dalam dalam ujian musibah wabak Covid. Kita takut kepada ancaman darurah yang boleh mengancam nyawa adalah dengan kita tidak datang ke tempat yang risiko. Kita jauh daripada tempat tersebut. Kita tak adakan himpunan, kita menjaga jarak sosial. Kerana itu yang diajar oleh Islam, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama kita takut kerana musibah ini juga ketentuan daripada Allah, kita semakin dekat kepada Allah. Sepanjang keberadaan kita, kalau mereka rakyat yang awam, kita berada dalam rumah, kita perbanyakkan ibadah, kita perbanyakkan istighfar, kita jaga ibadah-ibadah kita. Kalau mereka yang bertugas di luar dalam masa yang sama, mereka juga boleh terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di samping berkorban dalam nak mendatangkan kebaikan kepada agama, rakyat dan juga negara. Boleh. Jadi selesai bab yang ke-21, wasiat yang ke-21 yang menghimpunkan pelbagai beberapa kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, kita nak masuk kepada wasiat yang ke-22. Wasiat yang ke-22 ni jadi boleh salin ataupun boleh sampaikan kepada yang lain insya-Allah. Wasiat yang ke-22 ni iaitulah tunaikan 10 hak. Ada 10 hak yang wajib yang mesti kita tunaikan. Baik, kita tengok kata Imam Asy-Syafi'i apa. Sesiapa yang ingin meninggalkan dunia dengan selamat.
Nah, yang ni matilah, mati dalam keadaan aman daripada siksaan Allah. Maksudnya apa? Dia perlu mengamalkan 10 perkara berikut. Pertama, hak diri, iaitu mengurangkan tidur, mengurangkan makan, mengurangkan bercakap dan berpada-pada dengan rezeki yang ada. Yang pertama sekali, hak diri. Bagaimana hak diri tadi tu? Kurangkan tidur, kurangkan makan, kurangkan bercakap dan berpada-pada dengan rezeki yang ada. Jangan melampaui. Tidur pada waktu dan untuk kerehatan. Makan pun untuk menghilangkan kelaparan, merasai kelazatan. Tapi jangan sampai membazir, boros. Dan bercakap pada perkara yang baik, pada perkara yang perlu. Kalau perkara tadi mendatangkan sia-sia, elakkan. Apatah lagi perkara yang mendatangkan dosa. Orang mukmin yang berjaya, orang mukmin yang berpaling daripada sebarang perkara sia-sia. Sama ada percakapan, tindakan, perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya telah berjayalah orang mukmin. Mereka yang di dalam solatnya khusyuk dan mereka yang berpaling daripada perkara yang sia-sia. Allah Taala letak berpaling daripada perkara yang sia-sia adalah sifat yang kedua selepas solat yang khusyuk. Jadi sebagai seorang mukmin, hak diri sendiri pastikan kita berpaling daripada perkara-perkara tersebut dan berpada-pada dengan rezeki yang ada, syukur, qanaah, merasai cukup, tidak tamak halaba dan tidak dari sudut senantiasa tamak dan tidak bersyukur kepada Allah akan rezeki yang dikurniakan pada dia. Baik. Hak yang kedua adalah hak malaikatul maut. Hak malaikat maut, iaitulah mengqadakkan kewajipan-kewajipan yang tertinggal, mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi. Orang yang dia menzalimi orang, dia minta kena dapat kemaafan lah. Melakukan persediaan untuk mati dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya persiapan jangan sampai ada bebanan dosa, hutang-hutang kita tak selesai. Qada semayang, qada puasa, ada kafarah-kafarah yang mesti kita tunaikan. Maka pastikan diselesaikan sebelum sampainya tempoh ajal. Namun kita tak tahu bila tempoh ajal, sebab itu kena senantiasa bersegera bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kepada pengampunan Tuhan kamu. Kena segera kerana tak tahu mati itu bila. Ajal yang ditetapkan oleh Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan lewat walaupun sesaat dan tidak akan dipercepatkan walaupun sesaat. Itu hak kepada malaikatul maut. Pastikan tidak ada hutang, tidak ada perkara yang perlu kita kena qada, yang kita melainkan telah kita selesaikan. Kita dapatkan kemaafan orang yang kita buat zalim pada dia, orang yang kita buat jahat pada dia, orang yang kita fitnah dia. Kena dapat kemaafan supaya apa? Tidak menanggung beban di akhirat kelak. Hak yang ketiga adalah hak kubur. Hak kubur iaitu membuang tabiat suka menabur fitnah, membuang air kecil merata-rata, memperbanyakkan solat tahajud dan membantu orang yang dizalimi. Ini hak kubur. Supaya apa? Supaya dalam lubang kubur kita tidak diseksa. Dan kita tidak mahu lubang kubur kita itu merupakan hufratam min hufarin niran, salah satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Tetapi yang kita harapkan, yang kita mohon kepada Allah, kurniakan kita alam barzah. Kubur kita itu merupakan raudatum min riyadil jinan, satu taman daripada taman-taman syurga. Maka buat baik, jangan buat fitnah. Jangan tabur fitnah. Di antara tabur fitnah ni, kita sebar berita yang tak betul. Kita sebarkan dari sudut perkara-perkara yang polemik supaya orang benci kepada seseorang. Fitnah. Walaupun kita dah padam status Facebook, tapi dah terbaca oleh orang 2-3 jam sebelum daripada tu. Ada pernah kita minta maaf balik? Kalau kita cover balik, adakah sampai kepada semua orang? Tu kena fikir hati-hati dalam kita menulis zaman sekarang ni. Kita duduk di Malaysia, di luar negara dah tahu. Kan? Jadi kena ingat, tak kira siapalah. Kadang-kadang manusia ni, dia bila dalam keadaan emosi tak betul, tak dapat berfikiran waras, maka dia akan buat apa sahaja untuk nak menyedapkan hati mereka sehingga lupa dosa dan pahala. Dia tulis benda-benda fitnah dan seumpamanya. Kena ingat, hak kubur tadi tu, bimbang di alam kubur barzah sudah diseksa daripada awal. Yang keempat, hak mungkar dan nakir. Hak mungkar nakir ni iaitu tidak berdusta, meninggalkan maksiat dan saling nasihat menasihati.
Ni malaikat mungkar nakir. Dia yang akan menyoal di kubur ni. Apa Imam Syafi'i kata apa? Pastikan kita sepanjang hidup tidak berdosa. Meninggalkan maksiat dan nasihat menasihati. Ni kalau dalam krisis sekarang ni, COVID-19, selalu antara yang disesali adalah apabila datangnya pesakit yang untuk nak rawat ataupun nak semak kesihatan atau nak semak kesihatan, dia tidak memberitahu cerita yang betul. Akhir sekali menyebabkan orang lain pun terkena jangkitan tersebut. Maka cerita perkara yang benar. Sifat benar ni sifat Nabi. As-sidqu. Maka kita sebagai umat Nabi SAW wajib kita mencontohi teladan Nabi SAW. Jangan kita berdusta. Jangan tinggalkan maksiat dan juga senantiasa nasihat menasihati. Hak yang kelima, hak mizan, timbangan amalan. Iaitulah menahan marah, banyakkan berzikir, mengikhlaskan amalan dan sanggup menanggung kesulitan. Di dunia ni kita kena tahan marah banyak. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, kan? Banyakkan berzikir. Orang yang berzikir ni orang yang hidup hati dia. Orang yang tak berzikir ni hati dia mati. Nabi SAW kata apa? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyiti. Perumpamaan bagi orang yang ingat, yang zikir akan Tuhannya dengan orang yang ingat, orang yang tak ingat dan orang yang tak zikir akan Tuhan dia. Perumpamaan sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati. Banyakkan zikir. Selawat ke atas Nabi pun zikir. Kerana apa? Kita menyebut nama Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zikir dengan menyebut sifat-sifat Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Zikir dengan kita menisbahkan kemuliaan pada Allah. Kita tasbih, kita tahmid, kita tahlil. Ataupun zikir dengan menyebut Allah, Allah, Allah pun boleh. Yang penting apa sahaja dia membawa kita untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ni sebagai hamba kepada dia. Hak yang keenam, hak sirat. Titian sirat. Imam Syafi'i kata apa? Hak sirat iaitu membuang tabiat suka mengumpat. Wara', suka membantu orang beriman dan suka berjemaah. Ini hak sirat. Jangan mengumpat, jangan kata belakang ke orang. Wara'. Wara' ni adalah orang yang kita panggil yang menjaga diri dia daripada perkara yang haram, apatah lagi perkara yang syubhah, yang diragu-ragu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, yang di antara keduanya yang tak jelas adalah perkara-perkara syubhat. Famanittaqa anisyubhati faqad istabra'a lidini wa irdi. Siapa yang memelihara diri dia daripada melakukan atau terjatuh kepada perkara syubhat, maka dia telah membersihkan diri dia dan juga maruah dia. Waman waqa'a fi syubhati, tapi siapa yang melakukan perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka seolah-olah dia menjatuhkan diri dia kepada perkara yang haram. Maka jaga. Baik. Yang ketujuh, hak malik. Iaitulah malaikat malik. Malaikat malik ni apa? Malaikat yang menjaga neraka. Banyak menangis kerana takutkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa, bersedekah semasa terang dan juga sembunyi, serta memperelokkan akhlak. Maka kita jadikan dalam ibadah kita, kita didik jiwa kita. Ada yang menangis kerana takutkan azab Allah. Dan Nabi SAW pun sebut dalam satu hadis, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua, mata yang berjaga, bersengkang mata di medan jihad kerana nak menjaga daripada serangan musuh. Ini kelebihan dalam beribadah. Mereka yang boleh menangiskan diri mereka kerana keinsafan, kerana bermuhasabah, kerana takutkan azab, kerana takutkan akan maksiat dia di sisi Allah, maka mata tadi itu membawakan kebaikan kepada seluruh anggota dia tadi. Nabi sebut tidak akan diazab. Maka menangis. Menangis bukan olok-olok, menangis bukan lakonan, tapi menangis tu hadir dalam diri dan dalam hati kerana bimbangkan akan nasib dia di akhirat kelak, kan? Dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, doakan mereka, layani mereka, santuni mereka dengan baik, menjadi tempat mengadu kasih pada mereka, membantu mereka dalam banyak perkara dan macam-macam lagi. Dan juga memperelokkan akhlak yang mulia, iaitulah akhlak yang menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertegas dengan kebenaran pun adalah akhlak
meninggalkan kejahatan, tidak bersama dengan orang jahat, dengan kerana kejahatan mereka itu maksiat pun adalah satu akhlak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, sikit lagi. Hak yang ke-8, hak Ridwan. Hak Ridwan, Ridwan ni nama malaikat yang menjaga syurga. Hak Ridwan iaitulah redha kepada qada Allah, sabar menerima bala, bersyukur dengan nikmat Allah dan bertaubat daripada maksiat. Kita redha. Apa sahaja ketetapan daripada Allah, kita redha. Kita tidak suuzon pada Allah, tidak prasangka, sangka buruk kepada Allah. Ingat, haram sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana setiap apa yang diuji ditetapkan oleh Allah, sama ada ujian kebaikan ataupun ujian musibah dalam nak lihat keadaan kita. Nabi SAW kata apa? Ajaib bagi orang yang beriman. Ajaib sungguh. Orang yang beriman ni bila diuji kebaikan oleh Allah, maka mereka syukur. Bila diuji dengan musibah daripada Allah, maka mereka sabar. Ni orang yang beriman. Jangan pula jadi bila dapat ujian kebaikan, maka mereka lupa kepada Allah. Ini dia panggil takabur ataupun lupa diri. Kalau dia dapat ujian yang musibah, maka dia putus asa ataupun dia buruk sangka pada Allah. Ni kita tak nak. Yang ke-9, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitulah berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan syariat, bergantung dengan sunnah, menyayangi para sahabat dan bersaing mencari kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni perbanyakkan selawat ke atas Nabi. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man salla alayya marratan wahidah sallallahu bi asyarah. Siapa yang selawat ke atas aku, maka Allah Taala akan selawat ke atasnya 10 kali. Kita selawat sekali kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah selawat kepada kita. Bila Allah selawat kepada kita, maksudnya apa? Allah berikan cucuri rahmat ke atas kita, Allah ampunkan dosa kita. Siapa yang banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah dia akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi, ikut syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita fastabiqul khairat, sentiasa berlumba-lumba ibtigha'a fadlillah, mencari kelebihan Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang baik, mudah cerita. Orang yang baik, orang yang berpegang teguh pada agama, orang yang membawa kebaikan, orang yang memperelokkan keadaan, orang yang mencegah kemungkaran, yang menyeru kepada kebaikan. Jadi ini adalah hak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan baca Quran, kita mendampingi Quran, kita mentadabbur Al-Quran dan kita melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Itu pun hak kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi mengadu kepada Allah, kalangan umat dia yang meninggalkan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sia-sia. Dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan telah berkatalah ar-rasul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Al-Quran itu barang yang ditinggalkan. Apa maksud barang yang ditinggalkan? Tak beriman dengan Quran, tak baca Quran, tak tadabbur memahami ayat Quran, tidak mengamalkan, melaksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu semua termasuk dalam mereka yang menjadikan Al-Quran itu mahjura, yang ditinggalkan, yang disia-siakan. Dan yang terakhir, hak yang ke-10 adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak kepada Allah Subhanahu wa taala iaitu mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci maksiat. Maksudnya kita buat kerja Islam. Hak kepada Allah buat kerja Islam. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang berjaya adalah kumpulan yang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendak ada daripada kamu itu, kalangan kamu, satu kelompok, satu umat yang mana mereka ini menyeru ke arah kebaikan, mengajak kepada perkara makruf dan mencegah akan perkara kemungkaran.
Mereka yang buat tugasan tersebut adalah mereka yang berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Maka hak kita kepada Allah adalah kita buat amal ma'ruf nahi mungkar, laksanakan perintah dia dan kita cegah sebarang kemungkaran, cegah sebarang maksiat. Jangan maksiat nampak kita pun kata ini dosa peribadi masing-masing. Tak. Dosa peribadi itu maksudnya apa? Dia buat dosa dalam keadaan orang semua tak tahu. Itu dosa peribadi dia sebab orang tak tahu. Tapi kalau dia buat dosa, orang tahu, dia pula tunjuk akan maksiat dia tadi, maka wajib ke atas kita nak cegah kemungkaran. Ini antara penyelewengan ataupun kepeningan Menteri Agama sebelum daripada ni apabila bincang dosa peribadi. Kena ingat dosa peribadi ni adalah mereka yang buat dosa dalam keadaan hal orang lain semua tak tahu. Maka jadi dosa peribadi lah. Dan orang tak tahu nak cegah macam mana. Maka dia akan menjawab di hadapan Allah. Tapi kalau dia buat dosa, diketahui oleh orang, apatah lagi dia pula yang menonjolkan akan dosa dia tersebut kepada orang ramai, berbangga lagi kat media sosial, maka sebagai umat Islam kita ada tanggungjawab kita, iaitulah amal ma'ruf nahi mungkar. Kena cegah kemungkaran tersebut. Maka ini kena jelas. Jadi insya-Allah 10 hak yang telah disebutkan tadi kepada diri sendiri, kepada apa lagi? Kepada kubur, kepada mizan, kepada malaikat ridwan, malaikat malik dan sebagainya, kita cuba penuhi. Kita cuba ambil pengajaran supaya kita persiapkan bekalan diri kita dalam sebelum sampai ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diketahui olehnya sahaja kita tak tahu. Mudah-mudahan di saat kita meninggal kelak Allah mengizinkan kita untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebagai pengakhiran kalimah atau lafaz dalam hidup kita. Kerana itu tanda yang jelas kita mendapat redha Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sekadar itu saja wasiat yang ke-21 dan yang ke-22. Insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi wasiat yang ke-23 sehinggalah habis pada wasiat yang ke-30. Habis daripada wasiat ke-30, nanti kita akan bincang untuk satu tajuk atau satu kitab yang lain, sama ada kitab yang khusus ataupun kita akan bincang daripada malam ke malam sampai habis tempoh kawalan perintah kawalan pergerakan 14 April dengan kita membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa Ramadan dan seumpamanya. Serekam clear. Baik, terima kasih. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Boleh, jangan lupa subscribe YouTube Zuhaili Saiman. Tolong bantu sebar-sebarkan. Kita target ramai yang boleh subscribe YouTube ini, YouTube Zuhaili Saiman, supaya cecah 1 juta barangkali. Kalau boleh 1 juta lagi baik. Tolong sebar-sebarkan, bantu untuk kita manfaat bersama insya-Allah. Dan rakaman-rakaman untuk kuliah pengajian secara dalam talian ini juga boleh tengok di YouTube Zuhaili Saiman. Rakaman tazkirah khas isu COVID daripada hari pertama sampai hari ini dah 11 siri pun boleh tengok kat YouTube Zuhaili Saiman. Untuk pembacaan artikel dan ulasan isu-isu semasa boleh buka kepada Facebook Abezuh Saiman, ABEZUH selang SAIMAN ataupun page Abezuh Zuhaili Saiman. Jadi sekadar itu saja, terima kasih banyak yang sudi dengar, mudah-mudahan ada manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.